Bab 2 Aplikasi Teknologi 2.2.2 Bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi pada produk yang dipilih dan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri. Untuk lebih memahami fungsi sistem mekanikal, kita ambil satu contoh mudah, iaitu basikal. Terdapat pelbagai komponen mekanikal pada sesebuah basikal dan setiap komponen itu pula mempunyai fungsi yang tersendiri. Kita lihat di bawah ni contoh satu basikal, okey. Jadi handle. Okey, handle basikal, okey. Yang mana satu handle? Yang ini. Ini handle. So inilah gambar dia. Ini gambar dia. Okey. Handle fungsi dia ialah mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana dekat handle tu dia menggunakan galas berbola atau dalam bahasa Inggeris kita panggil ball bearing. Dekat sini, kawasan sini biasa ada ball bearing atas dan bawah sini. Okey, kemudian kita lihat pula brake. Okey, kita lihat pula brake basikal. Okey, apa dia brake? Ni yang macam cangkuk sikit ni, yang melengkung sikit ni, dekat sini. Brake ni tempat untuk kita tarik brake, tapi brake itu terletak di sini. Okey, depan satu dan juga belakang satu. Okey. So sistem brake digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang bergerak. Memperlahan, memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Tuas, okay, ada tuas dekat brake ni, dekat tangan pegang ni ada besi ni, ada tuas di sini . Tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Pedal. Pedal ni di sini tempat kita pijak untuk kita kayuh. Okey. Pedal. Okey. Pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. Okey. Ini rantai. Ini ni gear. Okey. Gear ada di depan dan juga di belakang. Okey. Roda. Roda ni lah, yang bulat ni lah. Depan dan juga belakang ni. Okey. Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berpusing dengan mudah. Okey, galas berbola dekat roda ni adalah dekat sini. Depan satu, belakang satu. Okey. Depan satu, belakang satu. Di sini. Kat dalam ni, kat roda tu ada galas berbola untuk membolehkan roda ini berpusing dan bergerak. Aplikasi teknologi masih lagi dalam bab 2. 2.2.3 menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen mekanikal yang dipilih. Setelah mereka bentuk mengenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gadget lampu basikal, lakaran perkembangan idea akan dihasilkan. Semasa menghasilkan lakaran perkembangan idea ini, elemen dan prinsip reka bentuk diambil kira. Tujuannya adalah untuk memastikan gadget yang akan dihasilkan itu memenuhi kehendak pengguna. Namun, fungsi utama gadget mesti dikekalkan. Lakaran reka bentuk akhir yang melibatkan penggunaan komponen mesti ditunjukkan dengan jelas. Selain itu, maklumat lain perlu dilabelkan pada lakaran seperti jenis bahan yang kita gunakan dalam pembinaan tu, fungsi dan komponen, saiz dan juga warna. Hendaklah kita tunjukkan juga dalam lakaran. Kita lihat di sini contoh 3 idea. Okey, 3 idea. Idea yang pertama ni gambar dia. Okey. Idea yang kedua. Idea kedua ni
inovasi lah daripada idea yang pertama tadi. Dan ini adalah idea yang ketiga. Okay, ini gambar dia. Okay. So ada 3 idea dan di sini juga dilihatkan perkembangan idea lah. Idea yang pertama ni kita lihat gambar yang dilukis ni adalah gambar lampu bersikal yang asal lah. Pada asalnya lampu bersikal kebanyakannya berbentuk seperti dalam idea yang satu ni. Idea yang kedua ni, oleh kerana lampu bersikal ni kita guna untuk lebih kepada bila malam lah, okay, supaya kita nampak jalan di hadapan kita. So diambil daripada satu lagi inovasi idea daripada idea yang kedua ni, lampu. Kita tengok ni contoh slide, okay? Contoh slide. Kemudian daripada idea yang kedua ni, gambar contoh slide ni, kita kembangkan kepada idea yang ketiga, okay? Di mana kita buat sedikit perubahan pada reka bentuk dan kita lukis lakaran idea yang kita dapat untuk buat satu lampu bersikal yang kita lihat di sini reka bentuk dia lebih kecil, simple, menarik dan lebih baik. Dan kita lihat pada idea yang ketiga ni, dia ada diberikan butiran-butiran pada lakaran yang dia buat, seperti contoh dia punya undian, dia punya lebar, panjang, okey. Kemudian diameter lampu ni, okey, ni diameter dia 30 mm. Kemudian dia ada bagi tahu pemegang lampu, and then dia bagi tahu di sini pengunci pemegang lampu tuas. Okey. So inilah satu contoh lakaran reka bentuk akhir untuk produk lampu bersikal. Masih lagi bawah bab 2 aplikasi teknologi 2.2.4, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Setelah lakaran idea akhir dihasilkan, analisis perlu dilakukan untuk mengenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. Maksudnya kita perlu buat satu analisis, okey, untuk kenal pasti kesesuaian komponen yang kita guna pada gadget yang kita buat. Berbagai aspek perlu dinilai untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dapat menarik perhatian pembeli. Okey. Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Kita tengok di sini ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Okey. Yang pertama ialah reka bentuk komponen, di mana reka bentuk mestilah menepati cita rasa pelanggan, iaitu orang yang nak membeli produk ataupun gadget yang kita hasilkan, dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Maksudnya benda yang kita hasilkan tu mestilah pelanggan yang guna tu dia nak beli dan benda itu boleh dipasarkan. Bila dipasarkan, ramai pelanggan ataupun pengguna yang berminat nak guna benda itu. Kesan daripada reka bentuk kita yang menarik. Okey, reka bentuk mesti menarik perhatian pelanggan atau pengguna. Okey, yang kedua, jenis bahan binaan yang digunakan. Okey, bahan yang kita guna untuk buat gadget ataupun sesuatu objek, sesuatu barang. Bahan yang digunakan harus bersesuaian dan dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Okey, maksudnya bahan yang kita guna mestilah bersesuaian dengan objek ataupun benda yang kita nak buat. Contoh, kalau kita buat kereta daripada plastik, tak sesuai. Maksudnya walaupun kereta tetapi bahan kita guna body dia daripada plastik. Nak murah tapi tak selamat. Jadi tak boleh macam gitu. Contoh, kita buat benda yang kecil. Contoh, katakan tadi kita buat lampu bersikal. Tetapi lampu tu kita gunakan material daripada platinum ataupun titanium yang mahal, ataupun Kevlar yang mahal, pun tak sesuai. Walaupun lampu tu kecil, tetapi bahan yang kita guna untuk buat lampu tu terlalu mahal. Pembeli tak mampu nak membeli kerana mahal.
Kereta pula murah tetapi kita buat daripada plastik. Jadi jenis bahan yang kita gunakan ni penting. Mestilah jenis bahan tu sesuai dengan objek ataupun barang yang kita buat. Macam tadi kita buat lampu basikal, kita boleh gunakan plastik ataupun kita gunakan saja besi ataupun keluli tahan karat untuk buat lampu basikal tadi. Itu daripada segi penggunaan bahan. Seterusnya, kedudukan pemasangan komponen. Kedudukan pemasangan komponen dapat mempengaruhi jenis pautan yang kita gunakan. Okey. Macam lampu basikal tadi, kita guna dia di sebelah hadapan untuk menyuluh jalan di depan kita pada waktu malam kebiasaannya. Jadi, kedudukan pemasangan komponen tu mesti boleh digunakan pada pautan yang sesuai dengan basikal. Okey, macam basikal kita dekat bahagian handle kita bulat kan. So kita gunakan pautan yang sesuai di bahagian handle untuk memudahkan kita memasang ataupun mungkin kita nak tanggalkan, kita nak pindahkan ke basikal lain. So jenis pautan tu sesuai. Seterusnya, kemasan. Okey. Kemasan yang digunakan menarik dan yang paling penting dapat melindungi kelemahan yang ada pada komponen. Seperti apa? Mudah berkarat. Okey. Contoh kemasan yang digunakan adalah seperti cat sembuh, cat minyak, leka ataupun stiker. Okey, contoh macam lampu basikal tadi. Okey, kita gunakan besi ataupun keluli tahan karat dan kita nak lindungi dia supaya kalau besi dia mudah berkarat, kita nak lindungi dia supaya tidak mudah berkarat, kita gunakan kemasan seperti cat sembuh ataupun cat minyak. So, kemasan ini adalah salah satu perkara yang kita boleh lakukan kepada produk yang dihasilkan untuk menutup kelemahan pada produk. Contoh tadi macam besi, dia mudah berkarat, nak tutup kelemahan dia, kita bubuh cat sembuh. Okey. Sekarang kita lihat lakaran akhir komponen. Okay. Lakaran akhir komponen, kita tengok di sini jadual 2.2.1 menganalisis kesesuaian komponen gadget. Okey. Dia ada 3 bahagian kriteria penilaian, ya ataupun tidak, cadangan penambahbaikan. Okey, kita lihat di sini bahagian reka bentuk komponen. Kita lihat reka bentuk tu. Katakanlah ya. Okey, maksudnya okey. So tidak ada apa-apa sebarang cadangan lah di sini. Jenis bahan. Okey, katakan jenis bahan tu kita rasa tak sesuai. Okey. So kita jawab tidak. Okey. Tak sesuai. Okey, apa cadangan kita? Kita menggunakan aluminium bagi menggantikan plastik lembut yang kita gunakan pada pembinaan lampu basikal tadi. Contoh. Okey. So kita nak tukar. Jadi bila lakaran akhir komponen, jenis bahan ni kita kata tidak, jadi kita bagi cadangan iaitu aluminium. Kedudukan pemasangan. Okey, ya. Kedudukan pemasangan ni di belah depan sesuai. Kemasan, kita gunakan cat sembuh, ya. So ini contoh kita nak menilai jadual yang kita buat untuk menganalisis kesesuaian komponen gadget yang kita buat.